Okey, hari ni saya nak mulakan dengan sedikit revision daripada apa yang kita belajar last week, okey, tentang Microsoft Excel. Sebab last week kita buat part 1, okey. So this week kita akan buat part 2. So sebelum kita pergi ke part 2, saya nak revise sikit je lah tentang Excel, asas kepada Excel ya. Okey, so apakah dia Excel? Excel ni is one of the major line up dalam Microsoft Office, so everybody knows. Kita boleh gunakan di mana-mana. Kenapa kita gunakan Microsoft Excel? Sebab kita ada data. Okay? Kita ada data dan kita nak menyusun data kita nak analyse data kita, dan kemudian yang paling penting sekali kita nak dapat conclusion. Kita nak buat conclusion daripada data yang kita ada. Okay, data tu kita akan tukarkan kepada information. Remember? Okay, data dia tak ada makna sangat kan? Dia tak ada makna. Okay, bila kita dah analyse dia, barulah kita boleh dapat information daripada data tu. Okay, baru kita boleh menukarkan data tu kepada bentuk information yang mempunyai makna kepada kita. So, setelah kita boleh buat conclusion daripada data tu, kita boleh buat keputusan apa sepatutnya kita akan buat selepas ini. Okay. So that is very important, especially if you are in business. Okay, so bila kita buat business, kita nak tahu status perniagaan kita, jualan kita banyak mana hari ni. Okay, kemudian kita boleh comparekan dengan jualan kita semalam ataupun bulan ni dengan bulan lepas, tahun ni dengan tahun lepas, musim ini dengan musim lepas. So kita boleh tahu apa status bisnes kita dan apa yang patut kita buat pada waktu-waktu tertentu. Okay. Okay, so siapa yang patut menggunakan Microsoft Excel? Basically, actually now everybody should use Microsoft Excel. Okay, especially those yang ada tujuan yang di atas tadi lah, which is yang nak mendapatkan makna daripada data yang dia ada. Okay. So tak semestinya lah bisnes. Okay, kalau you cikgu pun sama juga. Saya sebagai pensyarah pun at the end of the day saya nak tahu markah awak, grade awak dalam kelas saya, berapa ramai orang dapat A+, berapa ramai yang orang dapat berapa ramai orang yang tak lulus, for example kan. Saya nak tengok juga graf. So kalau bila saya boleh tahu graf tu, dan lepas tu saya nak buat apa, then I can decide. Okay. And macam mana kita gunakan Microsoft Excel? Okay, ni biasalah kita boleh purchase the software ataupun kita boleh download, dan kemudian kita boleh download dekat kita punya device. So basically ini adalah salah satu contoh bagaimana Excel boleh membolehkan kita untuk mendapatkan maklumat ataupun mengetahui status tentang bisnes kita. Contohnya kita ada satu cookie shop, okay, dan kita jual, ni kita punya revenue kita lah, okay, hasil jualan kita bulan Januari, February dan March. Okay, kemudian ini kita punya total expenses, berapa yang kita dah belanja, modal kita yang kita telah gunakan untuk menghasilkan cookies kita sebanyak ni. So kita boleh tahu berapa kita punya keuntungan ataupun kita punya kerugian lah pada bulan tersebut. Okay, so daripada so kita dah tahu kita punya profit. Sekarang kita ni profit secara general lah. Okay, sekarang kita nak tahu pula secara detail. Okay, biasanya kita akan tulis detail ni dululah. Yang ini adalah kita punya dashboard utama. Okay, ni yang kita nak tahu secara overall kan. So usually kita akan tahu yang ini dulu. Okay, sebab kita akan list down apa kita punya details. Apa yang kita belanjakan, okay, apa yang kita produce, kita akan kita akan listkan terlebih dahulu. So contohnya dalam Januari kita produce kita punya perniagaan, kita ada buat peanut butter cookies, chocolate chip cookies, oatmeal cookies, lemon cookies. Okay, so dalam bulan Januari ni kita punya hasil jualan, okay, dan kita gunakan sum. Last week kita ada gunakan sum kan, macam nak buat. Okay, remember kalau ada double dot macam ni, maksudnya dari B10, B10 ke B13. Okay, so kita dah kita tambahkan, kita dapat kita punya total revenue kita berapa. So total revenue kita nanti akan
output dekat atas ni lah. Dia output dekat sini, tapi nanti kita boleh keluarkan dia dekat atas supaya kita boleh tengok secara overall apa kita punya prestasi bisnes kita. Okay, so sama juga dengan February dan juga March. So remember last week kita boleh, bila kita dah buat satu formula dekat sebelah kiri ni, kalau blok tu kita nak bergerak pada arah yang sama, kita boleh tarik aja ke kanan untuk dapatkan hasil formula yang mengikut blok tersebut lah. Okay, kemudian ini adalah kita punya contoh expenses pula. Okay, so expenses kita, perbelanjaan untuk perniagaan kita gunakan untuk advertising, untuk baking supplies, untuk bayar gaji orang, untuk bil-bil elektrik, air dan sebagainya, dan juga untuk equipment rental. So ni kita punya perbelanjaan. So sama juga gunakan sum, kita dapat total expenses kita banyak ni. Okay, so total yang kita dapat dekat bawah ni kita boleh kita boleh paparkan dekat sini. Okey, yang ini pun sebenarnya kita boleh paparkan secara automatik. Kita tak payah copy dan paste semula, tak payah. Okey, kita boleh paparkan secara automatik dengan menggunakan formula juga. Okey, nanti saya ajarlah. Okey, so sebagai peniaga yang paling penting kita nak tahu yang ni. Okey, ni yang paling besar. Kita boleh tahu okey, untuk Januari ni banyak ni, Februari banyak ni untung kita, dan March banyak ni untung kita. Tapi ada lagi satu cara yang lebih mudah untuk kita dapatkan maklumat daripada hasil hasil pengiraan kita lah. Okay, iaitu dengan menggunakan chart. Sebab kita bila kita buat bisnes ni, ataupun bila when you are managing something, you nak benda tu cepat, okay, dan juga visible. Okay, mudah dilihat. Kita pandang sekali kita dah tahu. Okay, apa keputusan yang kita boleh buat. Okay, sebab sekarang ni everything is running very fast. Okay, bila you bekerja nanti you will you akan melalui experience perkara-perkara yang urgent. Okay, especially bila ada benda-benda urgent yang perlu diselesaikan, masa tu memang you perlukan data dengan cepat dan juga hasil analisa dengan cepat. Okay, so ini adalah hasil analisa dia lah. Okay, so kita boleh tahu okay, total expenses kita. Okay, secara general dia lah, keseluruhan total expenses kita first quarter banyak mana, first quarter January, February dengan March macam mana. So kita boleh tahu bahawa yang banyak expenses kita adalah pada bulan February. Sekali pandang kita dah boleh tahu. Kalau revenue pula paling banyak adalah pada bulan Januari. Kemudian kita punya profit, okay, paling banyak adalah pada bulan Januari. Okay, so kebolehan kita, pengetahuan kita untuk membuat dashboard macam ni, this is what we call as a dashboard. Okay, dashboard macam ni dashboard yang simple lah, adalah sangat penting. Whether you are a small business, especially if you are a small business, memang perlukan kemahiran ini. Okay, so dashboard ni dia bukan saja untuk peniaga kecil, sampailah ke company yang besar-besar pun mereka ada dashboard mereka sendiri. Mereka akan buat dashboard mereka sendiri, dan it will be more complicated lah sebab ada lagi banyak elemen-elemen yang diorang kena tengok, kena analyse kan, untuk tahu whether they are on the right track or not. Okay. So ni contoh kelas saya. Okay, okay, ni adalah contoh markah. Okay, so contohnya macam sekarang ni kelas ada lebih kurang 85 orang, I guess, macam tu. You bayangkan kalau satu-satu saya nak kira one by one. Okay, kalau macam ni kita boleh total terus lah kan. Tapi kalau nak dapatkan grade contohnya, okay, 78, okay, saya kena tengok 78 apa. Okay, 80 dapat apa. Matilah saya kalau saya nak buat satu-satu kan sampai 85 orang. So there will be a formula that I can use, okay, supaya saya tulis je formula ni satu dekat atas ni,
Okay, saya enter dapat satu jawapan sini and then saya boleh terus klik sampai satu klik je saya akan dapat keseluruhan jawapan di bawah. Okay, so saya tak payah nak pening-pening kepala lah nak tengok satu-satu. Okay, so itu adalah kelebihan bila kita tahu menggunakan Excel. Sangat menjimatkan masa. Okay. So, ulang kaji sedikit tentang last week. Okay, this is what we call as ribbon. Okay. Dan ini yang ada fx ni, okay, ni kita panggil sebagai formula bar. So, every time kalau kita nak check formula, kita boleh check melalui formula bar ni lah. Okay, kita klik dekat cell, kita akan nampak formula itu keluar dekat formula bar ni. This is an active cell. Okay, active cell consists of column dan juga row. So this cell adalah D3. Okay, yang dekat bawah ni pula kita panggil sebagai sheet tab. Okay, so tab dekat bawah ni kita boleh copy dan juga kita boleh delete. Cuma kena berhati-hatilah sebab once you have, kalau you copy banyak-banyak tak apa, but once you have deleted one tab, dia akan hilang selama-lamanya. So bila nak delete tu kena berhati-hati. Now, a few Excel tips. Okay, this one also I have mentioned last week. Excel recognizes what you key in as a number or a text. Okay, so bila you key in sesuatu dalam cell di dalam Excel, okay, Excel secara automatik boleh recognize sama ada yang you inputkan itu adalah sejenis number atau sejenis text. So kalau remember, kalau last week saya cakap kalau kita tulis nombor, okay, contohnya kita tulis phone number yang ada kosong dekat depan. Okay, whenever kita tulis number dekat dalam cell dalam Excel, Excel akan recognize dia sebagai number dan akan treat dia sebagai number. So contohnya kalau ada nombor yang ada kosong di hadapan, dia akan kata kosong di hadapan tak ada makna, so dia akan paparkan nombor yang sama tapi tak ada kosong dekat depan. Okay, so what if you want to make it as a text? Okay, kalau you tulis dia sebagai number 019 bla bla bla, dia akan keluar 19 and you don't want that. Itu adalah teks sebenarnya. Okay, macam mana kita nak bezakan antara nombor dengan teks? Ada sesiapa yang masih ingat? Anyone? Macam mana kita nak bezakan nombor dengan teks? Bila masa kita tulis dekat Excel. Dekat formula bar dia. Dekat formula bar dia kita nak letak apa? Apostrophe. Yes. Kita letak apostrophe. Okay. So when do we start? Bila kita nak masukkan number sesuatu tu sebagai teks, tapi dia adalah number lah. Okay. Tapi kita nak jadikan dia dalam bentuk teks supaya Excel tak treat dia sebagai number. So kita letak apostrophe satu dekat depan. So apostrophe 019358328. Okay, so when you want to decide, okay, sama ada input yang you nak letak dekat dalam Excel tu adalah number ataupun text, make sure in your head nombor, katakan you nak input nombor kat dalam tu kan, you tulis nombor dalam tu, nombor tu adalah nombor yang boleh dibuat operasi. Okay, otherwise nombor yang awak masukkan tu adalah teks. Okay, so untuk jadikan dia teks, you kena letak apostrophe. Okay, contohnya bila you nak tulis nombor telefon, memanglah dia nombor, okay, tapi nombor telefon bukanlah untuk dibuat operasi dengan dia kan, kita bukan nak tambah tolak darab bahagi dengan dia. So maksudnya you kena tukar dia dalam bentuk teks. Okay, anything in text form tak boleh dibuat operasi. Excel akan recognize that. Okay,
So be careful. You yang masukkan nombor benda tu sebagai nombor ataupun sebagai teks, yang decide tu adalah you, bukan Excel. Okay? You just bagi tahu Excel yang benda yang saya masukkan ni adalah sejenis nombor. Okay? Ataupun benda yang saya masukkan input ni adalah sejenis teks. Okay? Then Excel will recognize benda tu. Okay. Okay, remember that. Okay. Excel will identify your input as a formula or function through tanda sama dengan. Okay, so every time you want to enter a formula, okay, you want to write a formula, you must start with tanda sama dengan. Ini ingat sampai mati. Okay, kalau tak ada tanda sama dengan, it will not treat your formula as a formula. You buatlah macam mana pun dia takkan jalan juga. Okay. Make sure you write formulas or functions correctly the first time. So ini pun satu perkara yang mesti you all hati-hati, especially kalau dalam buat dalam test, okay, dalam bila buat pengiraan-pengiraan yang penting, bila you ada data yang banyak, okay, please make sure, because you akan tulis formula tu sekali je, kan? Macam tadi kan, kalau dalam saya punya list grading tu, saya akan tulis formula sekali je. Lepas tu saya drag ataupun saya klik dekat tepi tu, dia akan terus dapat jawapan sampai ke bawah. What if kalau saya tulis formula tu salah? Okay. Kalau saya tulis formula tu salah, semua jawapan saya salah. So that's why kalau macam dalam test pun, saya tak tengok yang bawah-bawah. Saya tengok macam mana you tulis formula je. If your formula is correct, then yang bawah tu confirm correct. Okay. Kecuali kalau ada copy paste ke sana kemari lah. Then saya akan tengok whether you use relative reference ke ataupun absolute reference. Okay. So please make sure when you write a formula, do it correct the first time. Okay. Mesti buat yang betul. Mesti check you punya formula. Okay. Tapi kalau katakan ada keluar error, okay, you tulis, you buat something and then ada keluar error, don't be panic. Okay, jangan takut sebab Excel akan bagi hint kenapa error tu berlaku. So bila keluar paparan error, okay, janganlah terus pangkah error tu. Baca apa dia cakap. Okay, most of the time bila ni biasanya kalau kat dalam lab lah. Okay, dalam lab buat latihan Excel ke apa ke, bila ada student tu stuck, okay, dan panggil saya lah. Okay, bila saya tengok, saya kata, tunjukkan macam mana you buat. Dia buat, keluar paparan error tu, dia terus pangkah. Dia cakap, kalau pangkah, macam mana nak tahu kita salah kat mana? Kan? So you kena baca dulu pangkah tu. Baca pula pangkah. Baca dulu error tu. Okay. So kalau tak faham error tu apa maksud error tu, then tak boleh tanya. Tapi yang penting you kena baca error tu dulu. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan tentang basic Excel? Clear? Ingat 3 ni. Okay. Alright, so now kita nak pergi ke topik yang kita nak belajar hari ini, okay, which is useful functions in Microsoft Excel. So hari ini kita akan belajar a little bit further, okay, tentang function penting yang ada dalam Microsoft Excel. Okay. So basically kita akan belajar, kita dah belajar pivot table dan pivot chart last week. So hari ini kita akan cuma cover if function dengan VLOOKUP. Okay. Alright. So if function. Okay. If function, masa bila kita menggunakan if function. Okay, if function ni kita gunakan bila kita nak determine result daripada logical test. Okay. So apa maksud logical test?
Okay. Logical test ni maksudnya bila ada contohnya bila ada sesuatu perkara yang kita nak test kita nak test sesuatu perkara tu betul ataupun tidak. Okey, kalau betul akan jadi apa? Kalau tak betul akan jadi apa? Okey, saya bagi contoh dululah kat sini. Contohnya macam ni. Contohnya logical test dia adalah semua markah yang lebih daripada 50 adalah pass. Okay. Bawah daripada 50 adalah fail. Okay. So itu adalah dia punya syarat dia. Okay. Semua markah yang atas daripada 50 pass, bawah sama dengan ataupun lebih daripada 50 adalah pass, bawah daripada 50 adalah fail. Okay. So sekarang ni saya ada satu set of data daripada kelas saya. Okay. Ada macam-macam markah lah. Ada yang 53, ada yang 100, ada yang 35, ada yang 78. So macam mana saya nak tentukan bahawa dengan mudah, bahawa pelajar ni dia pass ataupun dia fail. Jadi saya akan menggunakan logical test. Saya akan gunakan if function. Okay. So maksudnya dekat sini sekiranya if sekiranya markah tersebut apa? Markah tu katakan sekiranya markah tu sama dengan 75, maka dia lebih daripada 50, maka dia akan pass. Otherwise dia akan fail. Yang dekat sini yang kedua ni meaning if it is true. If this logical test is true, then apa? If this logical test is false, maka apa? Okay. So dia mesti ada 3 lah. Dia mesti ada 3 elemen, the logical test. Okay. If the test is true, what will happen? Pass ke, fail ke, apa ke? If the if the test is false, then apa yang akan jadi? Dia fail ke, dia salah ke, dia apa ke? Dekat sini. Okay. So bila nak tulis formula if ni, dia mesti ada first of all tanda sama dengan, and then you akan tulislah if. Okay, remember bila kita tulis sikit je daripada formula tu, nanti dia akan keluar. Okay, dia akan keluar secara, dia bagi hint dekat you, and then you double click, you pilih dan double click aja dekat situ, and then you kena tahu apa nak letak dekat sini, apa nak letak dekat sini, dan apa nak letak dekat sini. Mesti ada 3 benda ni, and then you close dan enter. Okay. Okay, saya bagi contoh. Dulu cerita ni dulu. Okay. So bila kita nak tulis if function, ada masanya kita gunakan teks. So kalau kita gunakan teks, contohnya macam ni. Contohnya if logical test kita adalah markah sekiranya markah tu lebih daripada sama dengan ataupun lebih daripada 50, maka dia akan pass. Bawah daripada 50, maka dia akan fail. Okay. So ini adalah markah. So nanti Excel akan tengok, okay, markah ni lebih sama dengan ataupun lebih besar daripada 50 ke ataupun lagi bawah daripada 50. So markah dia dekat sini. Okay. Kemudian ni adalah dia punya logical test. Ni adalah dia punya logical test lah. Okay. Logical test tu result dia lah, sama ada dia pass ataupun dia fail. So pass dengan fail ni adalah apa yang kita nak paparkan dekat sebelah tepi sebagai result kita. So contohnya markah 78, so dia adakah dia pass ataupun dia fail. Paparan tu kita nak tunjuk dekat sebelah kanan. So since dia adalah dalam bentuk teks, maka kita kena letak double quote dekat atas.
Okay, supaya nanti paparan tu akan keluar dalam bentuk teks. Okay. So nanti dia akan keluar lah sama ada pass ataupun fail. Tapi kalau kita punya result of the logical test tu dalam bentuk numbers ataupun formula, kita tak perlu letakkan, tak perlu gunakan double quote. Okay, contohnya macam ni, if there's a certain logical test and then result dia, if it is true, then A1 minus B1 ni maksudnya cell A1 minus B1. Otherwise, if the logical test is wrong, then A1 minus C1. Alright, so remember that kalau you tulis dalam bentuk teks mesti gunakan double quote. Kalau you gunakan number ataupun formula pada result dia, tak perlu letak double quote. Okay, ini adalah logical test. Okay, so logical test boleh jadi macam-macam jenis. Okay, contohnya kita boleh buat A is equal to B. Okay, so if A is equal to B, then apa? Okay, if it is correct ataupun if it is true, apa akan jadi? If it is false, apa akan jadi? Okay, ataupun if A is greater than B, then apa? A is lower than B. A is greater or equal than B. A is lower or equal than B. A is different than B. Maksudnya A is not B lah. Okay, ini adalah cara penulisan dia. Okay, so maybe I think you all pun memang tak nampak lagi macam mana cara dia. So kita tengok dulu dekat Excel file. Ya. Okay. Boleh nampak ya yang ni? Write if function ni. Ni dekat dalam file yang kita buat last week. Cuma sambungan je lah. Last week kita dah buat sampai pivot. So hari ni kita buat if function. Okay. Contohnya saya ada ini. Saya ada apa? Saya besarkan sikit. Okay. Okay, katakan let's say you are a teacher. Okay, so your class has just finished a test. The passing mark is 60. Okay, so sekarang ni kita nak tahu berapa ramai student kita yang telah fail the test. Okay, so ni ada, ni sikit je. So boleh je kita tulis satu-satu kan. Tapi kalau kita punya kelas ada banyak lah. So now dia kata passing mark is 60. So anything that is 60 and above pass, bawah 60 adalah fail. Okay, so what do we do first? Firstly, kita kena letak tanda sama dengan. Okay, sekejap ya, saya nak buka. Sekejap, saya nak buka formula bar dulu. Okay. Okay, so first of all sama dengan. Okay. So sama dengan and then kita gunakan if. Okay. So tekanlah if. So kita terus klik daripada sini. Okay. So dia dah bagi dah. Dia dah bagi hint dah apa yang you kena isikan. So apakah kita punya logical test? Kita kena define what is the value of if it is true, kita kena define, and what is the value if it is false pun kita kena define. So macam mana kita nak define logical test kita? Okay. So kita nak kata sekiranya markah ni yang ni lah kan sebelah kiri ni. So since we are on the first cell, okay, so markah kita yang ni lah sebab kita buat satu je dulu kan. Yang lain bawah tu semua kita copy formula dia. Okay. So kita klik lah sebelah sini. If markah kat sini, okay, if markah at C8 is more or equal to.
Okay, remember more or equal to 60. Okay, so syarat kita adalah kalau markah dekat sebelah tu, okay, dia adalah lebih besar ataupun sama dengan 60, maka, okay, so ni dah habislah kita punya logical test. So, bila kita sampai je kat perkataan maka tu, kita kena tak koma. Maka, okay, nampak tak dia dah hitam tempat lain. So dia kata okay, so maka kalau yang ini betul sama dengan atau lebih apa? Sama dengan ataupun lebih besar daripada 60, maka it is this student will pass. Kan? So passing mark dia 60. So since pass tu adalah perkataan. Okay? It is a text yang kita nak paparkan tu adalah text. Maka kita letak double quote. Okay? So pass. Double quote. Okay. So kalau markah student ini sama dengan atau lebih besar daripada 60, maka dia akan pass. Jika tidak, okay, koma. Jika tidak, student ini akan fail. Okay. So jika tidak, koma, student ini akan fail. Okay. Habis. So untuk menghabiskan dia, kita kena tutup sebab kita dah buka tadi kan. Excel dah tolong buka kan, kita kena tutup lah kita punya kurungan tu. Okay, then enter. Okay, so you will get fail dekat situ. Now, okay, so sekarang ni kita nak copy je lah dia ke bawah. Okay, and remember kita menggunakan absolute reference ke kita gunakan relative reference? Konsep dekat sini. Boleh tak kita tarik aja dan copy ke bawah? Boleh. Boleh. Okey. Sebab memang markah yang kat bawah ni memang dia akan turun, memang dia akan ke bawah lah kan. So kita tarik je lah. Okey. So secara automatik kita dapat pass. Okey. 67 pass, 90 pass, 23 fail. So tak kisahlah kita punya student kita ada 50 ke, ada 100 ke, 200 ke. Kita cuma tulis formula dia dekat satu ni kat atas je. That is why masa kita tulis formula tu, kita kena make sure our formula is correct. Macam mana kita nak check kita punya formula ni betul ke tidak? Macam mana cara dia? Just tekan dekat anywhere dekat formula bar. Okay, so you boleh trace apa yang you dah masukkan dalam you punya formula. Okay, so macam ni, okay, kita dah letak kat sini. Okay, betul lah kita dah ni, and then cara kita tulis pun betul. Kalau cara kita tulis salah, nanti Excel akan tegur. Excel akan bagi tahu kita punya cara tulis tu salah. Okay. Setakat ni okay. Perlu saya ulang lagi sekali yang ini? Okay. 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 Alright. Okay, kita pergi pula yang bawah ni. Okay, this one is a little bit sedikit complicated, sedikit sahaja. Okay, so contohnya now you have an online shop and your shop is selling smartphones. Okay, so bila kita buat sama ada online ke tak online ke, kita kena kita kena sentiasa buat kita punya stock management. Okay, so kita tahulah stok kita cukup ke tidak. Kalau ada orang order, boleh tak kita fulfill order itu. Okay, so the following is your list of items in your store. Okay, the stock that you have and the quantity of order that you have received from your customers. Okay, so you have this kind of phones. Okay, and then you ada stok you banyak ni. Okay, now stok you banyak ni, dan bila you kumpul order, okay, you dapati Sony Xperia ada order 10. Order yang masuk ada 10. Oppo A5 order yang masuk ada 25. Oppo A9 ada order yang masuk 58. Okay,
Yang ini ada order 70, Huawei Mate ada order sebanyak 100. So sekarang ni first of all you nak decide sama ada you buat you punya stok ni cukup ke tidak, okay, dan you boleh ship out ke tidak. So maksudnya kalau you punya stok tu lebih banyak daripada order yang masuk, you boleh ship out lah kan, you boleh deliver lah. Okay, tapi kalau you punya order, you punya stok tu tak banyak, okay, stok you sikit, lebih sedikit daripada order yang masuk, you kena tunggu dulu, you kena hold dulu, you kena bawa masuk dulu daripada supplier. Okay, tambah dulu you punya stok, then baru you boleh ship out you punya order. So sekarang ni kita nak buat that kind of decision. Okay, alright. So let's see how kita boleh manage kita punya stok ni menggunakan if function. Okay, so first of all, saya sikat atas sikit. Okay, sama dengan seperti biasa. So cara kita nak buat macam mana? Cara penulisan ni dia boleh jadi beberapa kaedah. Sama ada you nak tengok daripada sudut order yang masuk, lebih banyak ataupun lebih kurang daripada stok, ataupun you nak tengok daripada sudut stok. Stok tu lebih banyak daripada order ke ataupun lebih sedikit daripada order. So it is up to you. Okay, you boleh formula tu dia tak rigid. Formula tu adalah macam mana yang you interpret you punya data tu. Okay. Okay, so katakan kita nak buat quantity in stock ni, kita nak tahu adakah quantity in stock ni dia lebih banyak daripada quantity on order ataupun tidak. Okay, so kalau quantity dalam stok kita lebih banyak daripada order yang masuk, maka kita boleh ship out lah kan, cukup, kita punya stok kita cukup untuk kita hantar keluar. Okay, so if, kita klik if ni. So our logical test is sekiranya quantity in stock, okay, quantity in stock lebih banyak daripada quantity on order. Okay, stok kita lebih banyak daripada order yang masuk. Okay, saya tak nak letak sama dengan, sebab nanti kalau ni terpulang pada you. Okay, pada saya tak nak letak lebih banyak ataupun sama dengan, sebab nanti akan jadi zero, which means saya tak ada margin langsung lah. Katakanlah ada satu tu rosak ke apa ke, terjatuh ke apa kan, at least saya ada satu yang margin. Okay, saya boleh gantikan. So saya nak saya punya saya punya decision saya is being made based on quantity in stock tu akan sentiasa lebih besar, okay, daripada order. So baru saya boleh ship out. Okay, so if quantity in stock, okay, lebih besar daripada quantity on order, maka saya boleh deliver ataupun ship out. Perkataan yang you nak tulis ni suka hatilah. You nak tulis huruf besar ke, nak tulis huruf kecil ke, tak kisah. Okay, nak tulis hantar ke, dalam bahasa Melayu ke, dalam bahasa apa ke, it's up to you, because it is a text. Okay, so sekiranya quantity in stock lebih banyak daripada quantity order yang masuk, maka boleh ship out. Okay, sekiranya tidak, saya suruh hold, simpan dulu. Okay, sekiranya quantity in stock kurang daripada quantity on order, maka saya akan hold dulu. Okay, dan kita tutuplah formula ni, cukup dah. Okay, enter. So untuk yang first one, betul lah decision kita ship out, okay, because kita punya stock ni lebih besar daripada order. So yang lain pun kita boleh klik sahaja, double klik di hujung situ, di hujung bila keluar yang tadi tu kan, yang ni dia keluar titik ni, and then dia keluar macam ni, dia keluar cross yang macam tu, you can double click and then semua boleh dia akan copy formula tu ke bawah. Okay, so you see, kita check dekat sini, kalau untuk Oppo A9 you ada stok 55, tapi order masuk ada 58, so tak cukup, so you kena hold dulu. Okay, so that is actually helping you to make decision quickly.
Okay, tulis je satu formula, you dah boleh decide untuk semua. Okay. Alright. So sekarang ni, now, bila kita dah decide sama ada kita punya order tu kita boleh ship out ataupun tidak, kita telah dapati bahawa ada beberapa model yang tak cukup, yang kita kena stock up daripada kita punya supplier. Okay. So quantity to request adalah berapa banyak yang kita nak request daripada kita punya supplier lah untuk hantar lagi stok. Okay. Kita tak payah pergi satu-satu, kita buat sahaja untuk semua formula dia. Okay. So if, okay, so sekarang macam mana pula? Macam mana kita nak buat kalau kita nak request? Okay, so ini pun ada cara mudah jugalah. Ada cara, pelbagai cara juga macam mana you nak tengok, you nak identify benda ni. Okay, contohnya kita tengok je daripada decision ni. So if decision kita adalah okay, ship out, sebab dia teks kan, kalau decision kita adalah ship out, maka okay, maka macam mana? Macam nak buat lagi lepas ni? Kalau kita ship out, so dia tak kisahlah kat sini ship out ke tak ship out ke, boleh je. Maka kita tak perlu buat apa-apa lah. Kita tak perlu buat apa-apa lah kan. Maka kita tak perlu nak request apa-apa lah. So maksudnya 0. Ataupun you nak buat macam ni pun boleh. Dash. Tak ada apa-apa. Sebab kita dah ship out, maksudnya cukup kita punya stok kita. Okay. Sekiranya tidak, sekiranya dekat sebelah tu bukan ship out, selain daripada ship out, maka okay, sekarang ni kita nak kita punya quantity on order tu sepatutnya lebih besar daripada quantity in stock kan. Which means that kalau kita nak tahu berapa banyak lagi yang tak cukup tu, kita kena tolak lah yang on order, tolak dengan in stock. Okay. Okay, maka ini tolak dengan ini. You nak tolak terbalik pun boleh juga. Sebab nanti kalau you tolak terbalik, you akan dapat absolute number lah. Kan, kalau you tolak macam ni, by right you akan dapat negative number. So terpulang pada you nak tengok macam mana data tu. Okay, katalah saya buat macam ni. Saya nak quantity on order ni kalau ni tolak ni, kalau dia tak cukup dia akan negatif. Mana-manalah yang tolak tak cukup dia akan negatif kan. So kalau quantity on order ni dia lebih besar daripada quantity in stock, kita akan dapat jawapan dia positif. Kan, which is positif tu lah yang tak cukup. Right. Okay, so 24 tolak C24 tolak D24 tolak C24. Okay, then kita tutup lah. Kita dapat jawapan nothing. Tak perlulah sebab kita dah ship out. Which means cukup. So kita klik lah, copy sampai ke bawah, and you can see there yang ini berapa tak cukup. Okay, 3 tak cukup, yang ini 10 tak cukup, yang ini 20 tak cukup. So banyak ni lah yang kita perlu request daripada kita punya vendor ataupun supplier. Okay. Okay, untuk formula ni, untuk formula if yang sebelah ni decision ni sama dengan ship out, maka dia adalah apa, otherwise dia adalah apa tu adalah bila kita cuma gunakan dua maksudnya decision yang kita gunakan ni ship out dengan hold. Sebab kita gunakan dekat sini otherwise. Maksudnya kalau dia bukan decision kita bukan ship out, maka apa-apa sajalah benda lain.
Selain daripada ship out tu, so we have to do something. Okay, tapi kalau katakan dekat sini decision kita ada tiga condition. Ship out, hold dengan satu lagi partial contohnya lah. Katakan maksudnya hantar sebahagian dulu contoh. Ada tiga. Kita tak boleh gunakan ini. Sebab ini cuma antara dua condition sahaja. True or false. Tu je. Dia tak ada tiga. Yang itu you kena gunakan formula lain ataupun kena gunakan if yang lebih extended. Okay. So, inilah cara dia macam mana kita gunakan if untuk salah satu contoh untuk stock management. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan? Ataupun do you need me to ulang semula yang this one? Tak perlu. Tak perlu. Boleh? Okay, so I am going to give you I am going to give you about 5 minutes untuk you guys try sendiri. Cuba sendiri yang ni macam mana buat dengan ini. Macam mana you guys buat? Kalau ada masalah boleh bagi tahu. Saya bagi sampai 9:30. Kalau tak buat sendiri ni dia tak akan nampak apa yang dia tak faham. Doktor. Ya. Contoh kalau nombor tu adalah duit. So kalau nak buat if, kita kena set up dekat bar tu ke yang kita kena buat currency semua tu? Tak semestinya. Sebab you nak kalau you nak set up boleh je. Maksudnya you boleh set up menggunakan macam yang tu lah. Yang ini kan. Kalau itu nak keluar you punya paparan lah. Oh sorry. Currency pada. Okay. You nak keluarkan paparan tu boleh je. Tak ada masalah. Kalau you nak. Tapi jangan tulis RM lah. It will depend on your operasi juga. Operasi as well. Kalau benda tu setakat teks tak apa kalau nak letak RM. Tapi kalau benda tu melibatkan operasi, you kena gunakan macam ni. Kena gunakan format. Kalau tak nanti dia tak akan buat operasi tu. Doktor. Ya. Kalau quantity to request saya nak letak tak nak hanya cukup contoh itu Apple iPhone kan. Dia quantity on order 70, quantity in stock 60. Quantity to request yang doktor buat tadi 10 kan. Kalau saya nak buat lebih daripada 10,
Contoh lebih satu atau dua. Oh, kalau macam tu you kena buat apa tu formula dekat dalam tu lah. Maksudnya maksudnya yang tadi, okay, contohnya macam ni kan dekat sini. Kalau yang ini dia akan terus 58 tolak 55. So dia akan maksudnya ngam-ngam kan. You nak Ya. extra kan, right? You nak extra kan. Betul. So dekat sini you tambah je lah. Satu tambah lagi. Maksudnya ataupun you tambahkan dekat depan ni, katakan quantity on order banyak ni, and then you plus lah, you nak extra berapa. Katakan nak extra 5. You nak extra 5 Okay. so macam tu lah. So yang lain pun akan nak extra 5 lah. Macam tu. So that will actually really depend on how you write your formula. Kalau macam saya buat tadi, saya nak dia ngam-ngam je. Tapi kalau you nak tambah lagi margin, you nak order tu, you nak tambah lagi margin sebab you tahu okay ni mesti nanti akan datang lagi order while you are waiting for supplier punya stock to come in kan. Then you tambah lah. You nak tambah 100 ke, alang-alang tu model tu memang sangat popular, ataupun nak dekat 11-11 ke 12-12 punya sale ke kan, you add je macam tu. Alright, thank you doktor. Alright. Okay, I hope at least you have a glance. You have a glance of macam mana cara kita menggunakan. Nanti kemudian saya akan bagi lebih banyak exercise lah kepada you all. Okay? Alright. So this is about if function. Okay. Siapa yang follow the class pakai handphone, nanti later you all boleh buat boleh buat exercise later using laptop ataupun better condition lah. Okay, now let's go to the next one. Okay, now kita nak pergi dekat VLOOKUP pula. Okay, remember tadi, yang tadi if tadi tu, dia cuma ada 2 condition sahaja. Okay, bila the outcome, apabila the logical test is true, dan ataupun the outcome if the logical test is false. Okay, 2 sahaja. Now, sekarang kalau contohnya dalam VLOOKUP pula. Okay, VLOOKUP ni dia lebih besar lagi extension dia. Okay, VLOOKUP is used when you have a reference table and you want the values in the reference table to be reflected on your data. Okay, VLOOKUP ni pula bila you ada satu reference table yang lebih banyak. Okay, contohnya kita ada commission table dekat sebelah kanan ni. Okay, let's say katakan you buat sales, you jual tak ada jual apa-apa, you tak ada apa-apa commission. You dah jual 10 barang, baru you dapat commission 5%. Kalau you jual 5 barang, you masih lagi tak ada commission. Kalau you jual 20 up to 20, you akan dapat 10% commission. 10 hingga 20 you akan dapat 5% commission. Okay, 10 hingga 19. 20 barang, then you start getting 10% commission. Okay, 24 still lagi 10% commission. 25 you start getting 15% commission. Okay, 25 sampai 29 you still get 15% commission. 30 barang, then you will get 20% commission. So dia punya if dia tu lagi banyak kan. If you sell 15, then how much you get? If you sell 23, how much you get for your commission? Okay, so kita tak boleh gunakan if. Kalau nak gunakan if, dia akan jadi sangat berjela-jela. So there is another formula yang lebih mudah untuk digunakan, which is VLOOKUP. Okay, so using VLOOKUP usually ada reference table. Okay, how does it work? Okay, dalam VLOOKUP
dia ada dua jenis. Okay, satu kita panggil approximate match, another one we call exact match. Okay, kalau macam cerita commission ni tadi, commission kereta lah. Okay, ni cerita commission orang jual kereta. Okay, dekat bila kita jual kereta or when we sell something, kita ada value yang duduk tengah-tengah. Okay, ada mungkin 15, ada mungkin 19. Okay, di antara table yang ada kat sini lah. So yang ini kita akan gunakan approximate match, lebih kurang. Okay, so maksudnya kalau dekat sini katakan sales David ni 15, so Excel akan tengok di antara 10 dengan 20. Apa dia punya nilai commission dia, nilai percentage commission dia. Okay, because we use approximate match. Tapi kalau kita gunakan exact match, dia mesti on that particular value. Okay, so kalau dia 10, mestilah 10. Kalau katakan dekat sini 15, Excel tak boleh baca kalau kita gunakan exact match. Dia tak boleh cari. So nanti dia akan keluarkan jawapan kosong sebab dia tak boleh cari. Okay, so remember that. If your reference table and your data, okay, dia boleh berada di antara, okay, data yang dalam kita punya dalam reference table tu, gunakan approximate match. Tapi kalau memang dia punya situasi tu adalah menggunakan nombor yang exactly what you have in the reference, then kita gunakan exact match. Okay. Okay. So now let's look at VLOOKUP using approximate match. Okay, katakan ini ada okay, David ni dia telah menjual 15 buah kereta. So ini adalah cara bagaimana kita tulis VLOOKUP tu. Okay, so sama dengan VLOOKUP, okay, and then the cell yang kita nak tengok value dia, which is this one lah. Okay, the car sales. So berapa banyak car sales yang David dah buat. Kemudian okay, kita akan tandakan range. Okay, E4 hingga F8. So E4 E4 kita boleh tanda semua ni sebenarnya. Sekejap, E4 ni. E4 this one So from here up to here lah semua. Semua reference table ni kita tandakan. So kita nak suruh Excel kita tengok refer dekat sini. Okay. Kemudian dia akan tanya 2 ke ataupun 1. Okay. So 2 ni adalah these two. Dua kolom yang kita nak suruh dia tengok ni. Okay. Dan juga 1 ni adalah whether it is approximate match ataupun exact match. Okay. So ada komputer depending, ada komputer yang dia tulis true false, ada yang tulis 1 0. So true is 1, okay, ataupun false tu 0 lah. So approximate match adalah 1. Okay. And then exact match adalah 0. So kita pilih 1 kat sini dan kita tutup. Okay. So daripada sini Excel boleh baca, okay, bahawa because it is approximate match, maka dia akan tengok di antara 10 dengan 20 because value car sales ni 15 lah. Okay, so 20 tak sampai lagi tapi 10 dah cover, so which means David akan dapat 5% commission. Okay, itu cara dia bagaimana kita buat VLOOKUP. Okay, nampak tak sesuatu yang familiar dekat sini? Dekat cara tulis formula ni. Nampak tak sesuatu yang a little bit familiar for you? Depan I dengan depan 4. Yes, what is that? Fixed. Yeah, that is the dollar sign kan? Dollar sign tu kenapa kita letak dekat situ? Sebab kita menggunakan konsep absolute reference. Why? Because kita tak nak kita punya reference table ni lari.
reference table ni mesti duduk dekat situ. Regardless kita kita nak check untuk David ke, untuk Valerie ke, untuk Francois ke, Yumiko ke, our reference table tetap yang ini. That is why reference table ni kita mesti fixkan kedudukan dia. Otherwise nanti kalau ni kita tarik ke bawah, reference table ni pun dia akan, block dia pun akan lari ke bawah. Okay, so bila kita buat VLOOKUP, in the first place, in your first time writing formula dekat sini, mesti jangan lupa untuk fixkan kita punya reference table menggunakan sign, dollar sign. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan? Hope it's okay. Alright. Ada satu lagi peringatan untuk bila kita buat VLOOKUP. Okay. Peringatan dia adalah bila kita menulis reference table kita, okay, kita mesti susun reference table kita menggunakan ascending order. Okay, kita tak boleh buat macam ni. Ni reference table yang kita tak sort. Maksudnya dia berselerak, tak boleh. Sebab nanti kita akan dapat jawapan yang tak betul. Okay, so kita punya reference table mesti susun mengikut ascending order. Okay, menaik. So dia mesti 0, 10, 20, 25, 30 macam tu. Yang ni tak apa. Yang sebelah kanan tak apa. Yang penting yang ni. Yang X paksi X tu mesti menaik ke atas. Yang paksi Y tak kisah. Ni tak apalah. Dia bercelaru kat sini pun tak apa. Sebab yang ni dia cuma akan baca sahaja. Yang ini penting. Okay. So mesti susun dalam bentuk ascending order. Okay. So kita tengok kita buat satu contoh. Okay. Contohnya now, commission. Okay, your company offers commission to dealers who manage to get sign-ups for your program. The percentage of commission depends on the number of sign-ups the dealers. Salah eja. The dealers manage to get. Let's see who gets the highest commission for this month. So kita punya data dekat sini dan kita punya reference table dekat sini, which is kita punya commission table. So kalau sign up dia tak ada sign up, dia still dapat 5%. Kalau dia ada 5 sign up, dapat 7.5 dan seterusnya. Okay. So kita start writing our formula. So sama dengan VLOOKUP. Okay. Dia dah keluarkanlah kat sini. Okay, so kita double click kat situ. So dia kata what is your lookup value? This one lah. Kita nak tahu monthly sign up kita. Kalau monthly sign up kita 12. Okay. Dan menggunakan reference table yang ini. Okay. So kita kita highlight dia. Okay, range ni. And don't forget. Yang ini kita mesti fixkan dia. So cara untuk fixkan mesti letak dollar sign dekat both dekat column dan juga dekat row. Okay, tu kita punya table array. Okay. Kemudian dia tanya column index number kita berapa? Column number index kita ada 2. So 2. Okay. And then kita punya style kita nak approximate match ataupun kita nak exact match. So dekat sini kita nak gunakan approximate match. So kita klik dekat true lah. Okay. Then tutup. Okay. So we click enter. So kita dapat commission 10. Okay. So 10% lah. Okay. So 12 10%, betul tak? Okay, betul. 10
10%. Okay, 22 dapat 15%. Okay, so kalau kita check tadi, kalau katakan kita punya nak check kita punya table tu lari ke tidak, Nazrin dekat sini. So cara nak check adalah you pergi dekat formula bar ni and you just click anywhere. Okay, so you akan nampak biru, okay, sel yang ini, merah, okay, masih refer dekat sini. Okay, so maksudnya betul lah kita punya apa yang kita point tu dah betul lah tu. Okay, what happens if we don't put? Kita nak tahu juga kalau bila kita buat ni, kalau error dia akan keluar macam mana kan. Katalah kita terlupa letak. Kita lupa letak. So what happen? Nampak tak? Dia lari. Yang ni dia lari ke bawah Yang ni dia lari lagi. So dia tak boleh baca. Doktor, Ya? Ada soalan? kenapa kita kena letak true Kenapa kita kena letak $sign tadi tu? Yang true. Oh, true. Okay. True ni adalah, kejap saya betulkan ni dulu Saya bagi betulkan ni dulu. Okay. Kenapa kita letak true ni? Sebab true ni dia menunjukkan sama ada kita nak gunakan approximate match ataupun nak gunakan exact match. Remember tadi kalau kita punya data kita ada kemungkinan untuk berada di antara yang tak dinyatakan dekat sini. Macam 3, 7, 13 kat sini kan. So kita akan gunakan approximate match. So let me write it again. Write the formula again so that you can see. Okay, sama dengan if pula. Dah ni kejap, if kejap VLOOKUP. Okay, so VLOOKUP. So this is our lookup value. Okay. Kemudian kita punya table array kita yang ini. Okay, don't forget to put okay. And then column index number kita ada 2. Okay, sign up ampersand 2. Okay, then dia akan tanya. Okay. Oh, you tanya, betul lah yang true kan tadi kan. So dia akan tanya, nak true ke nak false? Maksudnya you nak gunakan approximate match ke ataupun you nak gunakan exact match. Depending, yang ini depend pada komputer sebab depend pada version Excel yang you ada. Kalau you punya version Excel, version yang lama sikit, yang sebelum ni dia mungkin akan keluar 10 ataupun dia akan keluar dia akan keluar 10. Okay, so macam biasa binary kan, kalau true 1, kalau false dia 0. So sama juga macam ni. So maksudnya kalau dia kalau 1 tu maksudnya approximate match, kalau false tu dia adalah exact match. So in this case kita nak gunakan approximate match sebab kita punya data kita akan berada di antara ni. So dia akan tengok lebih kurang. Dia tak tengok exactly. So that's why kita pilih approximate match. Dia akan keluar true. Okay, so kita dah dapat jawapan for the first one. Okay, let's go to. Thank you. Okay, welcome. So let's go to the second one. So second one, yang ini, okay, yang ini katakan macam tadi kita cuma ada pass dengan fail sahaja. Ada grade-grade yang lain pula. Kita ada fail, pass, good, very good, excellent. Okay, macam masa saya belajar dulu masa kat Japan, okay, dekat Japan, kat universiti, masa zaman saya lah, tak ada CGPA. Okay, tak ada CGPA langsung. Semua yang ada adalah excellent, good, pass dengan fail. Excellent, good, pass, fail. Okay, so excellent adalah 80 ke atas, good adalah 70, 79, pass adalah 60 ke 69, bawah tu semua fail. So the passing mark is 60. Okay, so you imagine lah
Sekarang ni ada dah start lah. Ada yang dah start buat CGPA dah sebab dia nak standardize dengan global kan, dengan universiti lain. So dah adalah CGPA punya sistem. Masa saya tak ada. So tapi cumanya yang best dekat Japanese punya universiti ni, dia ada re-exam lah. Final exam tu, okay, katakan kita dah buat final exam, kemudian dapat result, you fail. Okay, sebelum habis semester tu, the total semester sebelum you akan kena resit test tu. Okay, kalau katakan test yang exam yang kedua tu, kalau you score 90 pun, you akan dapat lulus. Sahajalah, you takkan dapat excellent ke apa ke. So maksudnya dia akan bagi you peluang untuk resit you punya exam tu lagi sekali sebelum the next semester starts. And this is for, especially for yang tak lulus lah masa exam yang pertama tu. So yang itu kiranya is the good part of it lah. Okay, yang the tak berapa good part adalah dia punya passing mark tu sangat tinggi, 60 pas, bawah dapat 59 pun fail. Okay, now let's say we have this. Okay, kita ada kelas punya kelas punya markah ni. Okay, first of all kita nak kena cari average dulu sebab kita ada 3 test. Kita nak cari average untuk test ni, kemudian kita nak kita nak padankan dia dengan grade yang sepatutnya lah. Okay, untuk average ni macam mana kita nak kira? Sama dengan average lah, average ni kan. Okay, so average ni dia suruh cari bagi dia range lah, range apa number yang kita nak average kan. So test 1 until test 3. Okay, enter. So kita dapat 75. Okay, nampak menyemak kan 75.66667 ni. So kita gunakan ni lah, ni kita decrease decimal. Okay, kita decreasekan decimal. Okay, nampak cantik sikit lah kan. Alright. So lepas tu kita nak cari grade pula. So grade pun sama juga, kita gunakan kaedah VLOOKUP. Okay, so kita punya lookup value kita adalah markah yang kita dah averagekan tadi. And then kita punya table array kita. Okay, yang inilah kita punya reference kita. Jangan lupa letak $sign sebab kita tak nak dia lari. Okay, dah. Kemudian column index number kita ada 2. And then kita nak gunakan approximate match sebab markah tu mungkin akan berada di tengah-tengah. Okay, so kita dapatlah jawapan pelajar ni dan seterusnya yang lain. Okay, very easy. Okay, ada setakat ni ada apa-apa soalan? Tak ada, Doktor. Tak ada okay Alright, so so basically itulah dia, okay, cara untuk kita menulis kita punya VLOOKUP. Okay, so perbezaan di antara if dengan VLOOKUP adalah if dia ada 2 condition. You boleh tambah lagi condition banyak-banyak tapi you kena, luar dia ada lagi if lagi luar lagi ada if. So if banyak dalam tu. So dia akan memeningkan kepala lah. Okay, so basically kita gunakan if ni untuk 2 condition, whether true or false. Kalau lebih daripada tu, usually we will have a reference table. So reference table tu, kalau you nampak aja something yang ada reference table and you kena matchkan value tu dengan reference table tu, you will know that you can use VLOOKUP, okay, untuk selesaikan you punya masalah. Okay, now saya bagi sedikit masa untuk you guys try.
Betul. Ya. Kalau yang exact match tu kita nak guna bila? Exact match ni kita gunakan bila kita punya value kita, okay, akan match exactly dengan kita punya commission pula, kita punya reference table. Dia tak ada nombor yang duduk tengah-tengah. Macam ni kan, 12 kat dalam ni tak ada kan? Dia duduk tengah-tengah kan? Kita tak boleh guna exact match. Okay, saya bagi contoh. Let's see what happens kalau kita gunakan exact match dengan dalam hal ni. Okay. Katakan kita gunakan exact match. Okay, nampak dia punya jawapan dia. Not available. Sebab dia tak boleh baca. 12 dia tak boleh baca. Kat sini tak ada 12. Dia tak boleh padankan. Kat sini tak ada 7. 22 tak ada, 30 tak ada. 10 je yang ada. So 10 je dia boleh baca. So this will happen if you use exact match. Okay. Kalau dekat sini memang ada. Okay. Memang ada, contohnya ada kat sini 7 contohnya. Dia boleh baca. 10 pula tak ada, saya dah tulis 10 pula kat situ kan. Sekejap. Kat sini 10. Lah. Then baru dia boleh baca. Okay, otherwise dia tak boleh baca. Yang duduk tengah-tengah ni dia tak boleh baca. That's why kita kena gunakan approximate match kalau kita punya number dekat sini tak tak sama dengan apa yang ada dalam reference table. Dia duduk di antara. So which means, okay, it is safer to use approximate match daripada menggunakan exact match. Sebab approximate match akan cover exact match juga. Betul tak? Sebab kalau yang katalah kat sini ini saya okay, saya tukar. Katakan macam yang ni kan. Ni sepatutnya exact match lah kan. 10 ada kan. Ni exact match. Tapi approximate match cover juga. Ni 7. Approximate match cover juga. Kan? Otherwise exact match kan. Ni mesti exact match. Ni exact lah. Tapi yang ni tak. 22 tak ada kat sini. 15 tak ada kat sini. Sini tak ada. 12 tak ada dekat sini. So yang paling selamat adalah menggunakan approximate match. Sebab approximate match dia akan cover both. Dia akan cover yang approximate, yang lebih kurang, okay, dan juga yang exact. Okay, faham dah. Alright. Terima kasih. Sama. Doktor, kat VLOOKUP yang nombor 2 tu merujuk kepada apa? VLOOKUP nombor 2, exercise 2. Bukan, yang dia kan dekat formula dia tulis 2 and then true kan. Itu merujuk kepada 2 ni adalah column index number. maksudnya. Ni, kita ada sign up, kita ada percent. Okay. Thank you, doktor. Oh ya tak ya. Ada satu lagi perkara yang saya perlu ajar you guys. Okay. Tak apa. Saya bagi lagi lebih kurang 2 minit untuk you try on.
Okay. Alright. So you guys nanti boleh try on lagi. Sebelum saya pergi ke next. Okay. So basically yang ini untuk kita punya Excel kita dah habis lah setakat ni. Okay. Hari tu, okay, saya ada tanya kalau you guys try yang this one data tools ni, ada seorang aja yang bagi tahu yang dia dah try. Yang lain tak ada try ke? You all kalau tak try sekarang nanti akan menyesal. Okay. Anyway, untuk this one, okay, kita dah belajar hari tu macam mana kita split text to column. Okay. Kalau yang atas ni, cara dia kita highlight dia, kita pergi dekat data, okay, data ni, okay, and then pergi dekat text to column, and then kita boleh split kan. Tapi kalau nama yang panjang macam ni, yang ada lebih daripada 2 suku kata, macam mana kita nak split kan? Okay. Salah satu cara dia adalah, okay, contohnya kalau nak tahu macam mana cara dia, kita kena pergi dekat sini dulu lah, text to column. Okay. Hari tu kita gunakan delimited. Okay, tak apa, tak ada masalah. Kita boleh je gunakan delimited. Okay. Tapi kalau kita tengok delimiters dekat sini, dia ada tab, ada semicolon, comma, space and others. So kalau yang dekat atas ni, yang mula-mula kita ambil contoh tu, kita gunakan space, which is correct lah kat sini kan. Tapi macam mana kalau katakan dia tak fleksibel, dia kurang fleksibel macam yang bawah ni. Ada yang first, kita nak pisahkan dia after the first word. Ada yang after the second word baru kita nak pisahkan. So dalam keadaan tersebut, kita boleh pilih delimiter yang lebih fleksibel. Contohnya macam semicolon ataupun koma. Tapi dia ada syarat lah. Syarat dia adalah dekat data tu sendiri, you mesti pisahkan dia siap-siap dengan koma ataupun semicolon. Okay. Okay. So bila you dah pisahkan dia dengan delimiter yang lebih fleksibel macam koma, you boleh pilih koma. Okay, nampak? Dia pisahkan ikut kat mana tempat yang kita letak koma tadi itulah. Semicolon pun sama juga. Okay. Finish. So kita dapatlah, tak payah nak adjust lagi tempat lain. Okay. So itulah sebenarnya jawapan dia. So basically Excel ni kalau kita tak cuba, kita tak akan tahu. Kalau kita tengok orang buat aja, kita sendiri tak cuba, kita tak akan tahu kat mana yang kita tak faham dan dekat mana yang kita akan buat silap. Okay. Dan ataupun kita boleh discover cara yang lebih baik daripada cara orang lain. So Excel ni memang memerlukan banyak praktis. So walaupun saya tak bagi praktis banyak dekat dalam masa buat Excel ni, you must be proactive. Okay, please remember this is not school anymore. Macam kita dekat sekolah, okay, sekolah ke matrik ke tingkatan 6 ke, cikgu banyak bagi latihan. Okay, universiti adalah tempat you explore. Okay, you explore ilmu. Jadi you must be proactive and you must not be limited to what is being taught in class. Okay, you must harness your curiosity. You rasa nak tahu benda ni and you research for yourself. Okay, you explore for yourself. Ada banyak kaedah, okay, untuk belajar Excel. Okay, so you boleh pergi je dekat Microsoft Excel. Okay. Saya tak tahu yang saya tunjuk ni you all dapat tengok ke tidak sekejap. Okay. So you Google Excel practice.
Okay, you boleh tengok dekat sini. Ada banyak free Excel exercises dekat sini. Okay, tutorial ada. Okay. Sebab Excel ni, like I've told you, dia it will not be limited. Okay, maksudnya hanya untuk you pass exam aja, you belajar. Tak. Okay, because Excel ni nanti you akan guna sepanjang hidup you. Bukan sekarang sahaja, nanti bila you bekerja nanti lagi banyak you akan gunakan Excel. So if you explore more tentang Excel sekarang, it will save you a lot of time and it may cause you to dapat you punya career path tu lebih baik pada masa akan datang because you ada kelebihan Excel. Okay, so even actually you boleh letakkan Excel ni, kemahiran Excel ni dalam you punya CV. Sebab employer akan value benda tu sebagai sesuatu yang sangat berguna untuk organisasi mereka. Okay, so memang saya sangat tekankan tentang Excel. Okay, so you boleh explore sendiri dekat sini dan you boleh cuba. Okay, saya nak bawa you kepada cara menggunakan Google. Okay, because I'm not sure whether mungkin untuk kelas-kelas lain you ada aktiviti secara berkumpulan. Okay, tapi kita tak boleh jumpa kan sekarang sebab PKPB ni. Tapi ada cara bagaimana kita boleh melakukan kerja bersama-sama tanpa perlu berjumpa dengan kawan-kawan di tempat yang lain. Mungkin some of you dah tahu tentang benda ni. Some of you masih lagi tak pernah gunakan. So and I think everybody has Google punya account kan, ada Gmail. So sepatutnya semua orang ada lah. So dekat Google, okay, when you have already signed in, okay, you akan nampak dekat sebelah kanan ni macam ni gambar saya yang comel ni. So dekat sebelah dia ada titik 9 ni kan, Google Apps. So kita pergi dekat Google Docs. Dekat sini ada Google Docs, Google Sheets, Google Slides dan sebagainya. So Google Docs ni dia Google Docs, Sheet dan Slides ni, kalau Docs ni adalah berkaitan dengan Word. Okay, Sheet ni adalah Excel dan Slide ni adalah PowerPoint. So let's go to Google Docs lah. Kita pergi Google Docs sebagai sebagai contoh. Okay, let's say you are working on something. Okay, katalah nak tulis report secara berkumpulan dengan rakan-rakan. Okay, so contohnya saya tulis ni. Okay, you all boleh nampak kan? Okay, so sekarang ni katakan saya nak so you boleh letak title dekat sini. Okay, usually title dia akan letak the first one lah, tapi you can always change here. Okay, yang lain tu semua lebih kurang macam Word juga, you boleh explore kat sini. Okay, you nak insert table boleh, nak insert chart dan sebagainya, nak format boleh. You dekat sini tadi dia kata kita boleh letak citations pun boleh dekat sini kalau nak letak citation, which is good. This is a new addition I think, citation ni. Compare documents pun boleh, which is good also. Okay, kita ada writing revisor pun ada, maksudnya dia akan bantu you untuk check you punya dokumen dan sebagainya lah. Ada banyak add-on. Okay, so the thing that I want to highlight here is how we can share our document with somebody else who is also online dengan dan kita boleh buat kerja bersama-sama secara live, okay, secara on demand. So contohnya dekat sini saya boleh share saya punya dokumen ni. Sekarang ni it's only private to me, okay, but now I can share with somebody else. Okay, saya akan bagi link. Oh, tapi yang ini only certain people yang boleh buka, but anyway you all semua ada kan. Okay, jap. Okay, alright, saya copy link.
Okay, saya akan letak link dekat chat. So I want any one of you, sesiapa sajalah, untuk masuk dekat dalam link ni. Saya letak kat chat. Silalah, saya jemputlah masuk dekat link ni. Just anybody, please come in. Sekejap. You guys dapat masuk tak? Ada yang cuba masuk? Tengok dekat chat. Sudah request, Doktor. Sudah request. Oh, kena request sebab saya buat daripada UKM. Kalau nak mudah apa ni? Kalau nak mudah sebenarnya pakai yang biasa, Gmail biasalah. But anyway, sekejap ya. Oi, ramai. Ramainya yang request for access. Okay. Sebab dia kenapa outside tu because apa ni, you guys masuk daripada ni, you guys masuk daripada request tu sebab you guys masuk daripada email biasa. Tapi you all pakai ni sepatutnya okey je. It's outside your organisation. Pelik betul. Saya ke? Saya yang kat luar sebenarnya. Okay, jap. Saya try lagi. Okay, so ada a few people yang sorry saya tak dapat nak klik satu-satu. Kita ambil contoh lah. Okay, sekarang Alia dengan siapa ni? Cengkeng dah masuk dalam. Okay, so nampak masing-masing ada color masing-masing ni Cengkeng punya, ni saya punya, ni saya punya, ke ni Alia punya, ni saya punya, ni adalah Alia punya. Okay, now you guys, both of you, try write something. Just write something. Jangan bergaduh pula Okay, so Alia dah sedang menulis sesuatu. So saya sebagai sharer dekat sini boleh nampak lah dia tengah tulis apa. Dia tengah tulis hi everyone. Okay, Cengkeng tengah tulis thank you Doctor for accepting. Okay, so
bila kita ada assignment, kita boleh buat benda ni bersama-sama. Okay, you can write, okay, and then you can ask your friend to check masa tu juga, dan you all boleh edit pada masa tu. Okay, so pun boleh tulis lah. Sekejap something is wrong there. So, apa yang saya tulis pun mereka boleh tengok. Ada seorang lagi masuk. Okay, so dengan cara ini kita boleh buat kerja walaupun kita boleh buat kerja bersama-sama walaupun tak ada orang lain yang bersama-sama dengan kita duduk sebelah-sebelah. Okay, salah satu cara dia adalah you dah buat kan your part, and then you boleh bincang dengan kawan-kawan yang berada dekat tempat lain apa yang you guys nak ubah ke, nak edit or something. Okay, dan dekat sini pun kita boleh tulis kita boleh tulis message juga dekat tepi. Okay, kalau ada apa-apa notification kita boleh kita boleh tahu apa di antara apa yang kita dah notify pada kawan contohnya kan. Okay, kita boleh chat juga dekat tepi ni tanpa mengganggu ni. Okay, boleh chat dekat tepi lah. Dia tak akan mengganggu kerja kita yang kita buat dekat tengah-tengah tu. Okay. So this is salah satu cara kalau kita kena buat kerja berkumpulan di mana kita tak boleh berjumpa di antara satu sama lain. So kalau ada kerja kumpulan nanti janganlah, tak adalah orang yang mencari alasan sebab tak boleh berjumpa maka tak boleh buat kerja kumpulan. Okay, maka dia tak boleh contribute, tak boleh lah macam tu. Okay, so ada banyaklah benda yang you boleh kat sini pun you boleh explore, boleh masukkan dekat calendar, boleh keep dalam you punya note, okay, dan boleh keep dalam you punya task as well. Macam-macam you boleh tambah dekat sini lah. Okay, so ini adalah Word. Okay, yang tadi kalau Google Sheet tadi pun sama dengan Excel. So kalau ada kerja Excel pun you boleh guna dekat situ. And then kalau PowerPoint, contohnya buat PowerPoint sama-sama pun boleh gunakan dalam slides tadi tu, Google Slides. Okay, so bila dah siap you punya kerja dekat sini, boleh pergi dekat file, and then you boleh download dalam bentuk whatever that you want. You want to download dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk PDF, dalam bentuk publication pun boleh. Okay, so you nak copy, you nak share, ada banyaklah dekat atas ni yang you boleh explore. Dan since bila kita menggunakan ini, okay, kita hanya boleh gunakan Google Docs, Google Sheet, Google Slides ni ketika kita ada internet connection. Okay, so kalau nak save, contohnya nak save data untuk internet connection, first of all you tulis dulu you punya draft dekat sini. Okay, gunakan Google Doc, you seorang je lah. Okay, ataupun you tulis dekat dalam Word. Okay, mungkin nak menulis tu akan makan masa because you nak cari idea apa semua dulu kan. So you tulis dalam dalam Word, and then you boleh transfer dia dekat dalam bentuk Google Doc. Okay, so bila dalam bentuk Google Doc, you guys boleh share lah dengan orang lain online. Masa part nak sharing tu je, you boleh buat secara online. Dan since benda ni adalah on cloud, so dia disimpan dekat cloud, so it will be automatically saved. You tak payah tekan save, tak ada button save pun dekat sini. So it will be automatically saved bila you buat apa-apa perubahan. Okay, so ada banyaklah dekat sini. Dekat file ni dia ada version history pun ada. Okay, yang kalau sebelum ni kan you dah buat,
And then kan dia automatically save. Katakan you nak patah balik dekat yang version yang lama. So you boleh pergi dekat version history pun boleh. Okay. You nak undo pun boleh jugalah kat sini. Undo, redo pun boleh. Kat sini kalau you nak publish to the web terus pun boleh. So you boleh gunakan ini dan publish dekat you punya blog pun boleh juga. So it is up to you lah. Macam-macam cara yang boleh kita gunakan untuk buat kerja, sama ada bersendirian dan terus kita boleh publish ke online, ataupun untuk buat kerja bersama-sama secara maya tanpa ada orang yang bekerja dengan kita tu di sebelah kita. Okay, so I hope you can explore this as an alternative for you. Okay, untuk menyiapkan you punya tugasan. And remember, this subject, aplikasi komputer ni, dia bukan untuk aplikasi komputer sahaja. Okay, tujuan adanya kelas aplikasi komputer ni adalah untuk membantu you, memudahkan kerja you untuk subjek-subjek yang lain, untuk kelas-kelas yang lain. So you must treat this as a foundation. Sebab tu kelas ni adalah wajib fakulti. Semua orang mesti lulus. Kalau awak tak lulus kelas ni, awak tak boleh ambil e-dagang. Kalau nanti you masuk ke usahawanan, you tak boleh ambil business information system. Okay, so kelas ni mesti lulus. Dan ingat, daripada awal saya cakap untuk lulus kelas ni, all you have to do is you just to complete your assignments. Okay, kalau you dah complete assignment, final exam you dapat kosong pun you masih boleh lulus lagi. Okay, lulus tu wajib. Okay, mesti lulus. Okay, and also tu satu, mesti lulus. Satu lagi adalah kelas ni bukan setakat untuk lulus saja. Okay, kelas ni adalah untuk you sebagai foundation, untuk you betul-betul faham, dan aplikasi dia you akan gunakan untuk kelas-kelas lain dan juga untuk masa you bekerja nanti. So don't limit the knowledge only what you have learned in the kelas sahaja. Sebab waktu kelas kita sangat limited. Okay, explore more. There's a lot of things that you can explore on the internet. Yang dalam kelas ni adalah saya ceritakan asas dia, where you can start from. So kalau you understand the concept, the basic concepts, sebab kalau saya ajar semua, nanti you all akan rasa confused. Banyak sangat. Okay, so saya akan ajar yang asas sahaja. When you have a good grip on the asas, on the foundation, you pergi dekat bila you explore lebih mendalam lagi, you akan faham. You boleh kaitkan dengan asas yang you dah belajar dalam kelas ni. Okay, I hope it helps lah. I hope this class helps you untuk memudahkan kerja you, mempercepatkan kerja you. Sekarang baru first semester, masih lagi tak nampak berapa banyak lagi kerja kan. And also you duduk dekat rumah. Nanti kalau dah duduk dekat kampus, you ada banyak aktiviti dengan college dan sebagainya lagi. So you must be able to have the skills. Banyak skill, termasuklah skill buat kerja last minute. Ni adalah rahsia bagaimana seseorang tu boleh buat kerja last minute. Bila you ada kemahiran komputer, kemahiran aplikasi komputer, you boleh buat kerja last minute. I mean, saya bukan nak mengajar you buat kerja last minute lah. Maksudnya, kalau you terpaksa buat kerja last minute pun, you can complete your work easily. Sebab macam tadilah, you tulis satu formula, kan? Tulis formula betul pula tu. You klik je, siap. Orang lain terkial-kial nak kira satu-satu kan. So, having that skill is very important for you. Itu kalau masa tengah belajar. Nanti bila dah kerja nanti, orang lain semua balik lambat, stres, you boleh balik pukul 5. Siapa tak nak balik pukul 5 kan? Kalau kerja dah siap, you baliklah. Kan? Kerja for that day dah siap, you boleh balik. So having all this application punya kemahiran pun sangat-sangat membantu. Okay? Ada apa-apa soalan setakat ni? We okay? Doktor, Saya? nanti nak yang first slide tentang Microsoft Excel boleh ke? Boleh. Sekejap, saya cuba bagi sekarang lah. Okay, Doktor, thank you. Alright. Yang ni sebab saya tak bagi kan.
Saya letak dekat sini. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, thank you very much for today. Thank you for attending the class walaupun hari ni kelas lain tak ada. So I see you again next week.